Terdapat dalam cerita tentang anak patung atau doll yang famous di panggung wayang. Mungkin sesetengah mengatakan bahawa cerita Annabelle adalah rekaan semata-mata, tetapi sebenarnya adalah cerita yang benar. Namun terdapat banyak lagi kisah anak patung seram selain daripada Annabelle. Berikut adalah 5 anak patung paling seram di dunia. Patung ini dikenali dengan nama Katja yang dibuat pada tahun 1730-an oleh seorang daripada kaum Sar yang tidak diketahui namanya. Kisahnya bermula apabila seorang gundik yang mahukan seorang anak lelaki supaya lebih disayangi oleh raja, tetapi apa yang mengecewakannya adalah anak yang dilahirkan itu adalah lelaki tetapi dia dilahirkan cacat. Oleh kerana zaman itu kepercayaan pada tahyul sangat kuat, maka bayi yang tidak berdosa itu dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Patung ini kononnya dibuat daripada abu bayi tersebut yang dicampurkan dengan seramik dan porselin, dan tukang membuat patung tersebut adalah penjaganya. Menurut cerita orang ramai, patung ini disimpan secara turun-temurun di Rusia dan dijaga dengan ketat. Kononnya patung ini akan membawa malapetaka akibat dari abu bayi tersebut. Menurut orang ramai lagi, jika patung ini berkelip selepas bertentang mata dengannya selama 20 saat, maka musibah akan menimpa. Mengikut cerita penduduk tempatan, seorang remaja lelaki bernama Eikichi Suzuki membeli sebuah patung di Sapporo sebagai hadiah kepada adik perempuannya yang berusia 2 tahun, Okiko. Suzuki membuat pembelian ketika mengikut jelajah pameran maritim yang dibuat di setiap Jepun. Sebaik saja melihatnya di sebuah kedai, dia tahu itu merupakan hadiah terbaik untuk Okiko. Di mata kasar, patung itu kelihatan cantik, berukuran 40 cm tinggi dengan berpakaian kimono. Ia sememangnya menarik perhatian sesiapa yang melihatnya. Selepas pameran tamat, Suzuki pulang ke rumah dan menghadiahkan patung itu kepada adiknya. Sebaik melihatnya, Okiko terus jatuh hati dan menjadikannya bukan sahaja sebagai permainan tetapi rakan baiknya. Okiko turut menamakan patung itu dengan namanya seolah-olah menunjukkan patung itu ialah versi kecil dirinya. Tetapi setahun selepas itu, tragedi melanda seluruh keluarga Suzuki. Pada tahun 1919, Jepun dilanda epidemik demam kuning yang menyaksikan ramai warganya mati akibat penyakit berkenaan termasuk Okiko. Lebih tragis, dia kembali menghadap Ilahi dalam keadaan memeluk patung kesayangannya itu. Kebiasaannya, apa-apa objek kesayangan si mati akan dikebumikan bersama tuannya, tetapi berikutan situasi penularan penyakit yang berlaku pada ketika itu, hanya pengebumian mayat Okiko saja dibuat oleh pihak berkuasa. Patung Okiko kemudiannya diletakkan di altar keluarga Suzuki sebagai kebiasaan mengenang ahli-ahli keluarga yang telah pergi ke alam sana. Beberapa ketika kemudian, mereka pengsan bahawa rambut anak patung itu telah mula tumbuh. Ini dilihat sebagai tanda bahawa semangat gelisah budak perempuan itu telah berlindung pada anak patung itu. Anak patung Okiko telah tinggal di Kue Meneji sejak 1938 apabila keluarga itu berpindah. Menurut kuil, anak patung tradisional itu pada mulanya mempunyai rambut yang dipotong pendek, tetapi lama-kelamaan ia telah membesar sehingga kira-kira 25 cm panjang hingga ke lutut anak patung itu. Walaupun rambut dipotong secara berkala, ia dilaporkan terus tumbuh semula. Christina, anak patung berhantu yang aman, telah dibeli di eBay lebih 3 tahun yang lalu dan dia masih mempunyai beberapa helah berhantu. Jika anda melihat dengan teliti matanya, anda boleh melihat bahawa sesuatu yang paranormal sedang berlaku. Christina suka gambarnya diambil, tetapi apabila dia sudah cukup, berhati-hatilah, siri fotonya akan mula berubah apabila anda melihat hantu di dalam dirinya nyata. Kadang-kadang dia hanya duduk dengan tenang di kerusinya. Pada masa lain, dia akan didapati keluar dari kerusi kecilnya dan di atas lantai. Dia juga menukar kedudukan dia buntu ke sebelah kerusi seolah-olah curam. Jika anda menyikat rambutnya, ia menjadi kusut pada hari berikutnya. Nampaknya Christina suka menonton televisyen.
Direka pada tahun 1920, pupa adalah boneka yang dihasilkan supaya menyerupai wajah pemiliknya. Malah rambut anak patung ini juga menggunakan rambut sebenar tuannya. Selepas pemiliknya meninggal dunia pada tahun 2005, pupa disimpan di dalam sebuah bekas kaca. Menurut sumber, patung itu mampu menukar posisi dan boleh mengeluarkan dirinya sendiri dari peti berkenaan. Sejak berguru lamanya, patung Joliet telah disimpan oleh sebuah keluarga sehingga generasi keempat. Menurut pemilik patung ini, Joliet dikatakan menjadi punca kesemua bayi lelaki yang lahir dalam keluarga berkenaan meninggal dunia. Joliet merupakan pemberian sahabat kepada nenek si pemilik yang sedang sarat mengandung. 3 hari selepas dilahirkan, anak kecil itu meninggal dunia. Nenek si pemilik sering berhalusinasi di mana dia akan terdengar bunyi tangisan seorang bayi. Akhirnya wanita berkenaan sedar bahawa bunyi anak kecil menangis itu datangnya dari patung Joliet. Sejak kejadian itu, mana-mana perempuan dari keluarga itu yang melahirkan anak lelaki pasti akan kehilangannya selepas 3 hari.